Saudara, saya minta maaf ada gangguan nak buat macam mana. Aduh, hai, dia orang ganggu kita. Saudara Cik Silpi, selamat petang. Uh, Ini saya guna line ini tak ada pula nampak daripada komen kawan-kawan. Aduh, hai. Saudara Ramzul, sekejap ada, sekejap tak ada. Jadi jangan betulkan TV anda ya Saudara Ramzul. Saudara Jawab Pembela dari Kulim, saudara. Itu juga Saudara Madam K, Saudara Muhammad. Saya minta anda bersabarlah nak buat macam mana sebab ada Saudara Nur Azman dari Pokok Sena. Begitu. Jadi bagi saya saudara, Saudara Ramzul, ya live pun sangkut-sangkut lah saudara. Nak buat macam mana? Saya tak tahu apa, mereka ganggu. Ini ruangan ini, live ini nampak gayanya. Saudara, daripada semalam, ya saudari, Tuan Yusuf Ishak, Raja Kamal Raja Baizan, ada sekejap tak ada. Live sangkut, memang saya tahu. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Daripada semalam lagi, mereka mengganggu live saya. Jadi kalau rasa, ya saudara Nur Azman, jadi kalau rasa terganggu, kalau lagi Yusuf, Ida Ruyani, Syahid, Abdul Azlin Abdullah. Saudara, saya minta maaf lah saudara. Nak buat macam mana, saya dah berusaha. Kadang-kadang geram juga saudara tengok perangai dia orang ni. Nak mengganggu, apa salah? Betul saudara. Alon Yahya. Saya rasa begini je saudara. Sebagai tanda, ya saudara Ayub Tasik Cini, sebagai tanda kita. Solidariti, saya dengan sahabat-sahabat saya, kita saudara, kita masuk ramai-ramai, banyak-banyak. Like, share dan subscribe. Biar dia banyak-banyak saudara. Kita tunjukkan kekuatan solidariti kita petang-petang begini saudara. Saya rasa begitu je nak mengajar dia orang ni. Kadang-kadang dia ingat kita ni sembarangan. Mereka ingat saya ni hanya ada sahabat 2-3 orang saja saudara. Ribuan teman-teman yang ada tapi mereka ganggu, biarlah. Ribuan yang akan menyumpah mereka. Ya Alun Yahya, nak join melalui video, saya minta maaf, saya tak tahu. Saudara. Tak apa saudara. Petang ni memori saya sebabnya nak memori sekitar ujung tahun 70-an. Saudara, semalam sebenarnya saya harus memberi penjelasan ataupun kenyataan, tapi siau juga saudara. Kerana Cik Kamaria, Zahari Anwar, sebab kerana waktunya tenat, tapi malam tadi, pagi tadi akhirnya Allah lebih sayang padanya. Saudara, penyanyi popular era tahun 80-an itu Rona Jalil. Itu terkenal dengan rayuanku kembali ke rahmatullah. Beliau meninggal dunia pada usia 68 tahun, jam 11.30 malam tadi. Petang semalam saya dah dapat laporan kedudukannya kerana beliau telah pun dimasukkan ke hospital sejak April lalu saya. Akibat penyakitnya adalah kebocoran usus. Itu saudara, sebab itu kita harus menjaga kesihatan kita saudara. Ya Armin, penyakit yang dialaminya itu akhirnya menyebabkan kebocoran usus, menyebabkan kuman merebak ke dalam organ-organ utama seperti paru-paru, buah pinggang dan juga jantung saudara. Akhirnya sejak April lalu, Allahyarhamah ini Rona Jalil berada ditempatkan di Hospital Chancellor Tuanku Mukris di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM saudara. Saya tak sempat nak melawat, tapi Yang Berhormat Perdana Menteri sempat melawat. Beliau juga merupakan karib, sahabat karib saudara. Dan Allahyarham sentiasa letakkan pantau. Tapi semalam, kabarnya doktor pun seperti putus asa. Kerana keadaan bertambah gering. Apabila kata doktor waktu itu, potensi untuk jantungnya berhenti pada bila-bila masa. Jadi benarlah seperti mana yang diramalkan oleh para doktor. Akhirnya jam 11 malam tadi, Allahyarhamah Rona Jalil menghembuskan nafas tak akhirnya saudara. Mari kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Allahyarhamah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitulah saudara, hidup ini pertunangannya adalah kematian, ataupun kematian itu pertunangannya adalah kehidupan. Kita mengiringi Allahyarhamah Rona Jalil kembali ke pangkuan ilahi. Saya sebenarnya saudara, bila mengingat Allahyarhamah
Rona Jalil ni saya teringat waktu dulu saya rapat dengan Allahyarhamah waktu saya bertugas sebagai wartawan hiburan. Saya menjadi pengarang majalah Varia Pop, saudara Rosmini. Waktu itu saudara, saya menjadi pengarang majalah hiburan Varia Pop. Dan saya melihat bagaimana Allahyarhamah ini Rona Jalil dia sengkatan dengan Rosmaria Abdul Hamid di Kota Baru Kelantan. Jadi kedua mereka berusaha untuk mendapat ke tempat merakamkan suara mereka ke piring hitam. Struggle saudara. Kerana waktu itu kebanyakan syarikat-syarikat piring hitam mementingkan wajah yang cantik, molek, gebu dan sebagainya. Jadi Allahyarhamah Rona Jalil ni saudara dia biasa saja penglihatannya macam Rosmaria Abdul Hamid bila bukanlah wajah-wajah kaingan. Saudara, terima kasih Saudara Samsul Anwar, Cik Kamaria. Jadi struggle. Akhirnya bagaimanapun pengubah lagu Ali mengambil beliau mengubah sebuah lagu dengan bertajuk Rayuanku. Saudara, jangan lupa saudara, itulah lagu yang mengangkat Allahyarhamah ke persada dunia muzik. Sedangkan beliau adalah merupakan juara bintang RTM juga. Bakatnya terselah, tapi begitulah kadang-kadang saudara, tuah orang sukar. Nak jadi penyanyi bukan senang masa dulu saudara. Dulu syarikat yang terhebat adalah EMI. Kemudian yang lain tak ada lagi waktu tu saudara. Sama ada syarikat apa ke yang Frankie Chia sama dengan Raymond buat. Mereka keluar daripada EMI, mereka menubuhkan sebuah syarikat rakaman. Pun tak begitu. Sehingga Ali menerbitkan album untuk Rona Jalil. Saya dulu pejabat saya di tingkat 7 Wisma Hoan. Dekat Coket saudara. Di Kuala Lumpur dekat Coket. Dan Allahyarhamah ini Rona Jalil tak silap saya di tingkat 5. Tingkat 9 itu Ratu Malaysia iaitu Lin. Itulah keadaannya kami di Wisma Hoan. Seringkali lah ramai kawan-kawan penyanyi datang dan selalu Allahyarhamah Rona Jalil ni dia tak kerti menyakit hati orang. Dan waktu itu beliau mendapat tawaran menyanyi di kelab malam, tak silap saya dekat Tropicana Hotel. Itulah keadaannya, selalu kehidupannya. Dan beliau mencerita pada saya, dia kata susah juga Man. Nak jadi artis ni, kita memang susah. Kata dia hidup Kuala Lumpur waktu itu saudara. Ya saudara, jebat pembela betul lah saudara. Ajar manusia Tuhan saja yang tahu. Saudara Yaza, kahwin awal saham jatuh. Pula dah, apa hal tu saudara? Jadi begitulah gambarannya kehidupan. Jadi hari ini saya turut sedih berangkatnya Allahyarhamah Rona Jalil kembali ke pangkuan ilahi. Dan beliau dikebumikan di mana tadi saya jasad beliau dikebumikan di Tanah Perkorban Islam, USJ 121 jam 11.45 pagi tadi saudara. Selamat berangkat duhai sahabat. Saya cuma mampu mengenang memori silam bagaimana waktu dulu saya tahun 80-an. Sekarang dah mana 28 43 tahun dulu saudara. Kira-kira 40 tahun dulu saya bersama dengan mereka. Saya bersama dengan Yar Badul. Sekarang Badul nampak gaya bertambah kacak dan menarik. Dalam usia sebegitu. Allahyarham Abang Jaafar, Abang Allahyarham Abang Mak Jais. Waktu itu Allahyarham Sudriman, ramai teman-teman yang telah pun kembali ke pangkuan ilahi. Mereka adalah kuntum-kuntum seni yang menghiasi taman seni negara kita saudara. Dan kita pasti akan kehilangan suaranya yang unik saudara. Suara Allahyarhamah Rona Jalil dengan Rosmaria ni adalah dua penyanyi yang mempunyai suara yang agak unik saudara. Begitu juga dengan Allahyarham Sudirman. Dia tak seperti suara-suara yang lain saudara. Dia punya kata Abang Mat Tawab, dia kata kedua-dua penyanyi ini dia punya suara tu, dia punya bass solid tapi tak ada peluang untuk kalaulah di Amerika rasanya hari ini Allahyarhamah Rona Jalil, saudara Rosmaria, hari ini tentulah mereka hidup senang lenang kaya raya. Tapi hidup artis di Malaysia ni saudara, mereka tak begitu glamournya saja lebih saudara. Glamournya memang hari-hari gambar terhias sebagai di kulit majalah, dalam media, semua orang tahu, semua orang kenal. Dan mereka disayangi dan dicintai. Tetapi kehidupan seharian mereka sukar saudara. Saya kenal sangat. Bukan mudah mereka nampak di luar itu gembira. Sebab itu kadang-kadang bila saya berbual dengan Allahyarhamah
ini Rona Jalil kata, nah macam mana keadaan sekarang ni Nah, dia kata, Mal, kita ni malam kita gemerlap dengan lampu-lampu neon, gemerlap dengan sinar lampu, dia kata. Dan orang begitu terpesona dengan kita. Tapi bila kita balik ke rumah, dia kata, kita dibungkus kesepian, kita dibalut kehidupan yang tak sepatutnya. Secara Azli Abdullah, sepatutnya RTM tayang baliklah filem-filem era 80-an. Sepatutnya begitu saja. Tapi begitulah pelayaran kehidupan artis negara kita ni tak seindah rupa. Bagaimana kalau kita santun ni baik-baik lagu Allahyarham Dahlan Zainuddin. Kau disinari cahaya gemerlap. Tapi kehidupannya bagaimana? Cuma saya nampak yang dapat keluar dalam kehidupan yang agak sedikit lumayan, tapi dia buat meniaga. Macam Surah Atan, Atan. Surah Atan dia buat meniaga. Dulu banyak dia buat membekalkan kanopi untuk majlis orang kahwin. Itu saya saudara. Tapi yang lain tu tak tahulah saudara. Malahan dulu waktu mereka menyanyi pendapatan banyak, bukan tak banyak. Kalau stage show macam Dok Kilau, Sudriman, Rona Jalil, Uji Rashid, DJ Dave, sekali satu show paling-paling kurang pun 10,000 saja. Kalau mereka pergi ke Sabah selama 4 hari 5 hari mereka mengadakan pertunjukan di sana, balik ke Kuala Lumpur membawa wang yang banyak. Tapi yalah, easy come easy go. Saya ingat lagi macam mana Allahyarham Sharifah Aini bercerita dengan saya, Mal, ada kalanya pah sunyi Mal, katanya. Nak keluar mesti orang biasa, mereka harus menjaga ketertiban sebagai seorang artis. Lagu-lagu Allahyarham banyak menyentuh hati ketika itu Cik Siti P, betul. Dan ia lagu-lagunya mengundang memori kita. Ramai banyak penyanyi-penyanyi kita bila suara mereka dikumandangkan di radio, dan ia akan mengundang kembali memorinya. Lebih-lebih lagi pada kita yang pernah mengalami percintaan dan sebagainya, gambaran melalui lagu-lagu yang dilontarkan oleh penyanyi kita, saudara, begitu menusuk. Macam Romzi dengan lagunya Zunika. Saya masih ingat lagi, saudara. Dan bila kita mendengar lagu Zunika tu macam dekat-dekat nak raya lah, saudara. Begitu juga macam saudara Allahyarham Abang Ramli, Ramli. Banyak lagu-lagunya yang menyentuh hati dan perasaan kita. Begitu juga Jeffrey Dean. Tapi orang suka lagunya adalah Mengapa Kau Termenung. Selain daripada itu, kita ada penyanyi-penyanyi yang hebat, saudara. Bukan tak hebat macam, tapi seronok juga. Macam Ramli itu lagunya di Pulau Pinang, Ayahku Kahwin Lagi. Jadi saya kalau nak kahwin lagi, dengarlah tu saya. Ya, Ayub Tasik Cini. Itu keadaannya saya. Saya melihat, sebab saya bergaul dengan mereka daripada tahun 78, 77, 78, 79, 70. Sekejap, saya dah tua ni, lupa tahun. 77, 78 dan 79. Selama 3 tahun bergaul dengan mereka dan pergi membuat liputan show sebagai wartawan. Rapat sangat-sangat. Dan mereka seringkali menceritakan, tapi ada cerita yang tak boleh ditulis, saudara. Ada cerita yang tak boleh ditulis. Sepi hati seorang penghibur, sepi hati seorang biduan wanita. Cuma saya tahu, ramai kenalan para wartawan hiburan kami, saya yang tahu, saudara. Cik Mat Mohaini dari Taiping. Orang lain tak tahu. Begitu juga saya melihat sekarang dalam dunia politik pun. Orang politik ni glamournya hebat, tapi balik rumah macam mana? Ada teman-teman saya yang begitu hebat dalam pergaulannya, kenal dengan menteri, kenal dengan orang itu, semua kenal. Tapi balik rumahnya macam reban ayam. Itu kehidupan. Saya tak mengatakan artis kita rumah reban ayam, tidak. Mereka hidup agak mewah sedikit. Tapi orang lain yang kononnya sebagai pendukung, yang menyokong pemimpin-pemimpin tertentu, ke mana mereka akhirnya? Akhirnya balik rumah, itulah keadaan saya. Dan mereka pun kembali ke rahmatullah. Itu keadaannya. Ya, Saudara Nik Bolia, Saudara Anjang Man, Saudara Ya Armen, Wak Rafi'i, Kelapa Muda. Saudara, jadi itu saya minta maaf, saudara, sepatutnya semalam saya dah cerita apa dapatan saya tentang kesihatan Allahyarham Rona Jalil. Sebab waktu itu kerana bila doktor mengatakan bahawa pada bila-bila masa sahaja jantungnya boleh terhenti, silau juga saya nak melaporkan pada anda. Tapi ternyata lah apa yang diramakan oleh doktor itu terjadi begitu, saudara. Baik, saudara. Yang pergi tetap pergi, hidup perlu diteruskan, saudara.
Petang ini kita nak cerita pasal apa, saudara? Saya sebenarnya petang ini nak cerita sambungan daripada kisah semalam, saudara. Semalam saya berbicara tentang bagaimana kita menaiki kenderaan dari kampung. Dulu-dulu, saudara, sekitar tahun 70-an, jangan sembanglah, saudara. Mereka yang tinggal di Kuala Lumpur, mereka tinggal di kota raya Cosmopolitan. Masa itu Shah Alam pun tak ada lagi, saudara. Tahun 70-an. Ada tu adalah Shah Alam. Tapi tidaklah sehebat sekarang, saudara. Yang ada kalau area dekat-dekat Shah Alam itu adalah tempat lumba motor, lumba kereta, iaitu di Batu Tiga. Saudara. Saudara, lagu Jangan Main Mata Rona Jalil, betul, saudara. Saya tak main pun memang juling. Abang Mat pun selamat di bedah Datuk, ya, saudara, itu keadaannya. Dan sekarang ni ada 3-4 orang penyanyi lagi. Saya tak mau melaporkan bila mereka berada di hospital. Saya nanti sekaliau nanti jadi sesuatu, ya, saudara. Saudara Kamal Arif dia kata kenangan di Pudu Raya. Benar, saudara. Jadi dulu kita untuk Pudu Raya itu adalah tempat mereka nak pulang ke kampung. Naik bas kena ke Pudu Raya. Banyak bas nak pergi ke Pantai Timur. Tapi dulu kalau Pantai Timur selalunya, saudara, di Jalan Dekat Brahman, dekat Basmara ataupun di Keramat. Di Keramat tu ada stesen Basmara. Itu untuk pergi ke Pantai Timur, ke Terengganu dan di Kelantan. Bagi untuk pergi ke selatan, Pudu Raya. Pudu Raya tu juga ada juga untuk pergi ke utara. Utara dan selatan mereka menaiki bas ekspres di Pudu Raya. Tapi sekitar tahun 70-an dulu tak banyak, saya. Tak banyak. Tahun-tahun begitu saya seingat saya lah, kebanyakannya kita naik kereta api ataupun menaiki bas berhenti-berhenti. Itulah semalam saya cerita macam mana Kuala Lumpur waktu itu ada bas mini. Tahun 70-80-an, saudara, kenderaan tak banyak macam sekarang. Jadi kedengar resminya sama ada bas mini ataupun bas-bas Tongfong, Srijaya, Lensing, Selangor Omnibus, Kajang, Fohab, Sejaya dah sebut tadi, apa lagi? Itu antara syarikat-syarikat bas yang ada di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur. Kemudian ada bas mini dan juga kereta api Tanah Melayu, KTM. Dulu kereta api ni bukan macam sekarang, saudara. Sekarang ni dia ekspresnya ada. Kuala Lumpur Ipoh boleh memakan masa 1.5 jam atau 2 jam saja. Dulu nak sampai ke Ipoh, saudara, kalau duduk dekat-dekat dengan tempat dia punya serumbung asap tu boleh jelaga muka. Saudara Zul, Subang Pret dekat Subang dah ada PWTC CM. Subang Pret waktu tu saya ingat belum ada, waktu zaman sekitar tahun 70-an, saudara, 80-an tak ada lagi. Yang ada PWTC pun tidak ada. Yang ada kita kalau membeli belah adalah di Sungai Wang Plaza. Sungai Wang Plaza sekarang ni tak tahulah ada tak ada di Bukit Bintang. Masih lagi bawa perasaan tidak, saya tak tahu. Sebab dah ada pavilion, dah ada PWTC, ada KLCC, saudara. Sekarang tak. Jadi pusat-pusat macam di sekitar Petaling Jaya ni ada pula Wan Utama, Wan U. Begitulah perubahan masa. Tetapi kami dulu-dulu naik kereta api. Kalau dari kampung tu, saudara, kita naik kereta api lah. Dan waktu itu saya ingat lagi, saya datang ke Kuala Lumpur, saudara. Mungkin orang tak tahu. Saya menumpang motosikal abang saya. Ya Tuhan, bergerak daripada rumah saya di kampung saya jam 9 pagi sampai ke Sungai Besi, Jalan Sungai Besi. Waktu itu kakak saya isteri kepada seorang anggota tentera. Allahyarhamah kakak saya, allahyarham abang ipar saya waktu itu menjadi tentera di Sungai Besi. Kem tentera di Sungai Besi. Nak sampai tu, saudara, tak silap saya, kalau tak silap saya rasa nak pecah buntut saya. Sakit pinggangnya, naik motor Vespa, maklum sajalah. Tapi hati tu seronok datang ke Kuala Lumpur. Dia melihat bangunan Kuala Lumpur yang kita ingat, saudara, kalau orang bercakap soal Kuala Lumpur, saudara Isman dia kata jumpa awek kat Yohan Mall depan PWTC. Jadi saudara Isman ni barulah, saudara, ya. Saudara Isman kalau jumpa awek kat depan dekat mall, getinya anda sekitar tahun 90-an. Tapi kita dulu jumpa awek dulu selalunya dekat Coliseum, saudara. Saudara Zakaria Hashim tahun 70-an bas ekspres. Kalau Star, Mara, betul, Kota Ekspres dan Tunjang Ekspres. Ya, saudara, itu kita rakyat marhain. Dan kereta pun tak banyak masa tu, saudara. Proton pun tak ada lagi. Seingat saya kereta Proton dia hadir ke pasaran sekitar tahun 80-an, 83, 84 dah silap saya. Jadi
bas mini, masuk dalam, kata Nur Aziah. Apa khabar saudara Jonet, Norwich, berjubah hitam, dia kata Hangkiu Jaya. Hangkiu Jaya, sekejap ya. Yang ada di Petaling Jaya ada saudara. Dia itu bukan Hangkiu Jaya tu. Di Petaling Jaya satu shopping komplek, satu lagi di Bukit Bintang Plaza ataupun di Ampang Park. Pertemuan saudara, kalau Zizi Mak Zain jumpa awek, bukan lepak kat Dorasami. Dorasami baru saudara. Dulu sebelum adanya Dorasami, kita ada benteng tempat makan-makan. Jadi berbalik pada cerita kenderaan, saya datang ke Kuala Lumpur naik motor saudara. Begitulah keadaannya. Kemudian lepas itu kali kedua, dah balik kampung, kali kedua naik kereta api. Saya ingat saya musim raya saya naik kereta api, menemani kakak saya, kakak Puziah saya. Dia menjadi seorang pegawai kerani di syarikat kereta motor Tancong waktu itu saya. Jadi bekalan untuk datang ke Kuala Lumpur ni, Allahyarhamah ibu saya kata pesan bawalah 5 batang lemang yang kita masak lepas raya saudara, dalam 3 atau 4 hari raya. Bawa lemang. Bayangkanlah saudara, anak muda datang ke Kuala Lumpur dengan seluar bell bottomnya saudara, tapi memeluk 5 batang lemang. Bayangkan saudara. Gitulah keadaannya dulu saudara. Saudara K. Ibrahim, Asia Jaya di PJ. Betul saudara. Saudara Muslim Sapa. Datang Kuala Lumpur, sama ada masuk Lubuk Emas atau masuk Lubuk Puaka. Pesanan masa datang Kuala Lumpur dulu lah ya. Selokam Arif benar saudara. Sama ada kita berjaya dalam kehidupan ataupun kita tewas. Tapi masa itu serangan dadah belum ada kuat lagi saudara. Tetapi macam di Bukit Bintang itu sarang penjenayah saudara. Saudara Hafiz Azhara. Assalamualaikum, selamat petang, dari Kuantan hadir. Cuaca gerimis, kata Norwich. Begitu juga mi pedudai, naik kereta api ikut tingkap, berebut kursi. Itu kalau waktu musim peak hour ataupun masa musim perayaan. Tapi hari biasa tak adalah. Tapi kalau kita dah tempat tiket, saya ingat lagi saya naik kereta api dari Ipoh saudara. Naik kereta api dari Ipoh, bila sampai dekat Tanjung Malim, saya tanya kakak saya, dah sampai belum? Dia kata belum lagi. Tunggu. Saya dah ambil pelak lemang 5 batang tu, nak tunggu je. Belum. Baru Tanjung Malim. Lepas Tanjung Malim sampai dekat Kuala Kubu Baru. Ingat nak turun? Belum lagi katanya. Sampai di Kuala Lumpur, bus station, barulah kita turun. Kemudian berjalan kaki saya daripada stesen kereta api Kuala Lumpur pergi ke jalan Foch Avenue. Jauh tu saya. Tapi tak terasa lah sebab muda-muda lah mungkin ya saya. Saudara Rubiah Osman, dia kata saya pertama kali naik kereta api ikut arwah abah balik ke Perak. Di mana tu Pak Rubiah? By Medan, dia kata Asia Jaya dekat sebelah Federal Highway. Benar. Saudara berjubah hitam, Batu Road pun okey juga. Batu Road kurang saudara. Depan Batu Road dulu ada Mandung. Itu ini Selangor Plaza saudara. Sekarang dah tak ada dah Selangor Plaza. Batu Road pun dah tak ada dah sekarang saudara. Dulu begitulah. Selokam Arif, memanglah dulu tak panas macam sekarang. Saudara Yaza, ronda-ronda lorong Haji Taib. Aib, saudara. Lorong Haji Taib tu saudara. Itu lubuk tu saudara. Tahir, saya nak kereta api masuk parking. Mana masanya kau Tahir? Tahir ni mengarut petang-petang ni bila cerita masuk nak naik kereta api masuk parking. Mana ada kereta api masuk parking? Kereta api cuma terus pergi ke Sentul tu. Saudara. Dia buat servisnya di Sentul. Terima kasih saudara Rahman. Memanglah saudara Pekan Arif dulu tak berapa panas sangat lah. Rabuddin Prasarat, saya menjejakkan kaki ke Kuala Lumpur tahun 70-an. Naik teksi dari Parit ke Kampung Kerinci. Kalau dari Parit ke Kampung Kerinci dekat jalan Bangsa saudara. Di dekat Abang Peran dengan Kampung Kerinci itu ada juga Kampung Abdullah Hukum. Sekarang dah tak ada dah. Kampung Kerinci pun dah tak ada dah sekarang rasanya. Ya, tapi ya Rubiah, sekeingat-ingat saya, kenangan saya itulah. Bayangkanlah saudara, dari stesen kereta api Kuala Lumpur, jalan kaki, tak ada pun jambatan, lalu ikut depan dengan BSN dulu, Biro Siasatan Negara. Seingat saya lah. Kemudian jalan kaki menapaklah depan dengan UMBC, yang bangunan tertinggi Kuala Lumpur waktu itu UMBC saya bernapak. Tapi 5 batang lemah. Bayangkanlah saya. Kalau hari ini saya kata bagi pada cucu-cucu saya tobat, dia tak buat saya. Saudara Kamarif, Yaza, itu lubuk puaka tu. Sekarang ni Saudara Asri, Kampung Kerinci dah jadi Bangsa South.
Begitulah dunia hari ini begitu cepat majunya, saudara. Begitu pantas. Daripada kampung Kerinci berubah pada jadi bangsa South. Dan begitu juga, saudara, kalau saudara datang ke sekitar kawasan Kota Damansara, saudara, masa itu cuma ini kebun getah, ladang getah yang akhirnya dibeli oleh kumpulan Wan Sebarang Pekerja dan dibangunkan. Saudara. Selamat Zafil, apa khabar? Selamat Sepana. Zaman tu naik teksi baru 5 kupang. Dia start masuk tu rasa 30 sen, saudara. Bukan 50 sen, 30 sen. Bila kita naik teksi je, trap. Kemudian bila kita, kalau ada penumpang lebih daripada seorang, ada kira satu penumpang tu tambahan 10 sen atau 20 sen. Secara baik, Medan dia kata sekarang stesen dekat Bank Negara. Tak ada, dekat Bank Negara mana ada stesen. Sekarang ni cuma ada LRT je, saudara, nak pergi ke PWTC dan sebagainya. Secara rohani Jonet, saya ke Kuala Lumpur naik bas Lensing warna merah dari Kuala Selangor. Jadi artinya Puan Rohani asal daripada Kuala Selangor ke atau Tanjung Karang ke? Kalau naik bas sebab dia dari Kuala Lumpur, dia berhenti di Kuala Selangor. Kemudian semua turun. Dari Kuala Selangor barulah naik bas lain, pergi sama nak ke Tanjung Karang, nak pergi ke Sabak Bernam. Sampai kat Sabak Bernam, turun. Dari Sabak Bernam, tunggulah bas untuk pergi ke Bagan Datuk. Tapi masa itu saudara, selalu naik teksi lah sebab tak ada rasanya bas ke Bagan Datuk. Sebab nak menyeberangi Sungai Bernam tu, saudara, cuma kereta kecil saja. Jadi Puan Rohani, mungkin Puan Rohani asal daripada Kuala Selangor ataupun daripada Tanjung Karang. Selamat Sepana. Puan Hamidah Ahmad pertama kali naik kereta api, turun Kuala Lumpur, naik Vespa pula ke ITM Shah Alam. Itu masa nak belajar di sana. Naik kereta api, naik Vespa ke ITM di Shah Alam. Shah Alam adalah pusat pengajian yang besar. Satu antara kampus yang terbesar, tak silap saya kalau waktu itu Pak Nek lah yang jadi dia punya Vice Chancellor-nya. Ramai orang sebut kata ini anak buah Pak Nek. Kalau anak buah Pak Nek itu adalah lepasan UiTM. Saudara Rabudin Pasarat pernah bekerja di kantin Parlimen. Masa tu Dr. Mahathir Menteri Pendidikan. Kalau itu keadaannya, saudara, Rabudin Pasarat itu sekitar tahun 75-76. Dr. Mahathir menjadi Menteri Pendidikan. 77, 78, belum lagi mendaki tangga-tangga kerjaan selepasnya. Saudara Hamidah Ahmad, ya, dia betul tu Arsyad Ayub, Pak Nek. Tapi dulu siapa saja masuk ke UiTM, mereka akan di lecture dulu. Mendengar ceritanya lah. Kerana Tan Sri, Arsyad Ayub, Pak Nek, dia kata anda semua hadir ke pusat ITM kali ini adalah untuk menimba ilmu. Anda membawa bekal kemiskinan dari kampung. Ubahlah kehidupan anda melalui pendekatan, mencari ilmu di sini. Di sinilah pusat mengubah kehidupan anda. Benar, saudara? Akhirnya pelajar-pelajar lepasan daripada ITM, ramai juga ada jadi DO, jadi ADO, jadi pegawai dan sebagainya, saudara. Banyak jasanya. Saudara Zakar Hashim, Dr. Mahathir jadi Menteri Pendidikan pada tahun 74, betul. Tukiran Kitam, salam, selamat petang. Ini kita mengimbau kenangan silam, saudara. Bagaimana kehidupan warga waktu itu, saudara. Kuala Lumpur bukanlah sehebat macam sekarang. Bukan macam sekarang. Dulu-dulu saudara sepi juga. Kalau nak ikutkan, pekan yang ramai orang-orang Melayu, selalunya mereka membeli belah adalah di Coket. Coket Road cukup popular. Tapi di Coket Road jugalah ada yang kata tadi Lorong Haji Taib tu. Itu pusat daging mentah, saudara. Siang malam bertambah lagi lah untuk para buruh menghiburkan nafsu-nafsu mereka. Dan kemudian membeli belah sepanjang-panjang jalan Tongkok Brahman. Itu adanya Globe Six Store. Saudara jangan lupa, dulu-dulu membeli belah untuk nak raya lah di Globe Six Store lah. Sebelah daripada Globe Six Store tu adalah Fitzpatrick. Itu supermarket daripada yang dibawa barang-barang konon luar negeri lah, saudara. Selamat Sepana, masa tu berjubah hitam, fashion orang 70-an memang cantik ya. Fashion orang tahun 70-an dia bukan cantik, itu trendingnya. Tahun 70-an 80-an bell bottom. Bajunya ala baju wet look. Seluarnya baggy pada. Yang kalau seluar baggy tu dia kena pakai dengan kasut yang tinggi. Selalunya yang popular ni Allahyarham Yahya Sulung dengan Arjapa. Selalu saya katakan, bang, kasut ni kalau baling kepala anjing pengsan. Itulah modal aku nak balik rumah kan. Kalau ada anjing aku baling lah dengan kasut ni, katanya. Biasalah mereka melawak, saudara.
Saudara Arsyad Arifin, indahnya kenangan zaman silam. Sukar untuk dilupakan sebab kita yang melaluinya. Seringkali benarlah kata pujangga, kesusahan, kesedihan waktu ini adalah kegembiraan dalam nostalgia di masa depan, saudara. Puan Robiah Osman, saya suka naik kereta api, funfair. Makan gula kapas. Sama ada sekarang tak ada dah kot. Gula kapas ni ada tak ada tak tahu. Saudara tahu tak? Untuk anak-anak muda ni, mungkin mereka tak tahu. Gula kapas ini, gula betul-betul gula, saudara. Dikilang, jadikan macam benang. Jadi macam rambut semua dikumpas semua tu. Maka itulah dipanggil gula kapas, orang panggil. Puan Robiah, dia suka naik kereta api dekat funfair. Tapi kita waktu dah muda-muda, kalau naik kereta api dekat funfair tu nampak tak rock lah, brother. Saya Rohani Junid, betul. Saya asal Kuala Selangor dulu. Arwah bapak kerja feri Kuala Selangor. Tapi sekarang dah ada jambatan. Segala tinggal kenangan, betul. Feri Kuala Selangor, ke mana tu puan? Saya tak perasan. Kalau feri di Kuala Selangor, ke mana tu? Kalau di Sabak Bernam, betul lah. Nak menyeberangi sungai Sabak Bernam. Bagi saya, kita generasi bertuah merasai era 70-an, 90-an dan tahun 2000. Hari ini, generasi hari ini adalah generasi yang sibuk dengan media sosial. Sibuk dengan permainan, menggunakan gadget-gadgetnya. Tak macam kami dulu. Kita dulu bukan tak tahu pun tengok komputer ni. Kalau kita kata telefon ini boleh menyimpan data-data, orang tak percaya, saudara. Begitulah suasana. Saudara Hanif, kami biasa tidur di Hotel Murahan, di Hotel Merdeka, Hotel Sima, Hotel Pak Kung Hotel. Saudara Hanif, kalau Hotel Pak Kung tu agak bahaya sikit. Tapi hotel Federal tu biasalah, saudara. Federal Hotel tu kena dah hebat lah tu. Itu di Jalan Bukit Bintang. Seingat saya, di hotel Federal ni, dia bahagian tingkat atas tu ada satu tempat restoran. Almarhum Tuanku Sultan Idris, kalau Tuanku hadir ke Kuala Lumpur, dia suka datang makan di Hotel Federal sebab dia akan memainkan dia punya saxophone. Saya ingat lagi, kerana waktu itu, waktu saya bekerja dengan Usaha Melayu, Chairman Usaha Melayu, Allahyarham Datuk Hussainuddin. Cuma selalu dia cakap, Kamal, dia cakap orang Perak, macam Perak macam paling pure sikit. Kamal Amir, malam nanti tuanku nak main tiup saxophone. Kamu carilah artis-artis yang lawa-lawa, supaya dia menengok tuanku meniup saxophone. Dan kita bawa lah selalunya artis yang saya undang. Allahyarham Kak Azian, ini Syarifah ini dah kelas lain lagi. Adalah 5 orang, termasuklah ini Rosna Abdul Rahman. Ajak pergi hanya sekadar menonton bagaimana tuanku memainkan saksofonnya, saudara. Dah sambil makan-makan. Tak ada lebih, tak ada itu, saudara. Jadi selepas tuanku meniup saksofonnya, dia akan bertanya, macam mana, teman? Kau mau tengok macam mana kita meniup saksofon. Bila ada pujian tu, kembanglah hidung tuanku. Orang Perak, yop, katanya. Gitulah keadaan. Saya bila sebut pada hotel, saya teringat almarhum Tuanku Sultan Idris dan Allahyarham Datuk Hussainuddin. Selalu waktu tu saya juga menjadi wartawan jenayah dan wartawan hiburan di utusan, saudara. Saudara Zizi Zain Bidin, tak habis-habis politik bosan. Betul, saudara. Kita tak nak cerita petang-petang begini, tak nak. Kita mengimbau masa silam, saudara. Seronoknya bagaimana pergaulan saya dengan warga artis. Saudara Zakir Hashim, dia kata saya pernah tidur di Hotel Siraj dekat Medan Tuanku. Kalau Hotel Siraj itu dia terkenal dengan makanan daripada macam dia punya makanan Pakistan, saudara. Hotel Siraj tu. Dia punya kima memang sedap, saudara. Apa dia panggil? Aduh, macam roti canai, bukan roti canai, saudara. Saudara dia tahu seronok menyakat orang. Mereka gitulah kerja kau mah. Kerja lain menyakat orang aja. Saudara Zul, saya 80-90 orang 02 sempatlah dengan bas mini tu lepak di Center Market, di Kota Raya, di Pertama Komplek, di Pudu, Chowkit. Dulu saudara kalau pergi Kuala Lumpur, jangan orang tak lupa nak pergi ke Pudu Raya. Pudu Raya itu antara shopping komplek yang terbaru waktu itu, sekitar tahun 80-an apa semua tu. Selepas berlakunya kejadian kebakaran di Campbell, iaitu pusat beli belah Campbell, berhampiran dengan balai polis Jalan Campbell tu, dia terbakar. Jadi sejak itu Campbell ni menurun sampai sekarang, dia tak nampak majunya. Tapi Pertama Komplek masih lagi gagah
dan bergaya menyantuni warga Melayu untuk membeli belah. Tapi sekarang ni di bahagian hadapan tu banyak dengan gadget-gadget telefon. Cuma di belakang saja. Cuma di pertama kompleks saja adalah sulaman, jahit-jahitan warga bangsa Melayu kita saja. Dan bersebelahan dengan pertama kompleks sudah pun dibuka, iaitu Medan Mara. Di bawah tu banyaklah pakaian, pelbagai jenama yang dijual tapi dijahit oleh warga kita secara. Itu keadaannya. Di Sirah Restoran lama tu saudara Jebat. Itu Jebat satu lagi betul. Di Sirah Restoran. Capatinya saudara memang tak boleh lawan. Dia punya kimanya, kambingnya. Sekarang dah tutup tak boleh makan banyak kambing saudara. Tambah pula musim-musim gini makan kambing kena durian. Jawabnya tersadai lah saudara. Saudara Zizi Muzair dulu nak jumpa seorang warga asing pun susah. Sekarang nak jumpa rakyat Malaysia boleh dikira. Reality saudara. Anda bercakap soal reality kehidupan. Memang dulu kalau kita nak jumpa Mak Bangla ni sukar. Saudara Zakar Hashim, stesen bas Lensing di Melaka Street. Tak jauh dari bangunan AIA. Benar? Itulah dulu yang saya katakan. Dulu Melaka Street itu benteng dulu saudara. Jangan lupa. Saudara Mustafa dulu sahabat bernam ada ferry. Sekarang dah tak ada, mana nak ada ferry dah. Sekarang jambatan saudara. Tambah pula lagi sekarang ni ada jambatan Sagok pula lagi. Lagilah saudara. Saudara Bayi Medan dia kata geng motor suka lepak dekat Daya Bumi. Selalunya kena serbu dengan polis. Daya Bumi saya rasa tak begitu. Sebab Daya Bumi ni berhadapan dengan Masjid Negara. Daya Bumi tu banyak orang mengatakan it is a white elephant. Orang tak pakai pun. Sekarang ni adalah Tan Sri diambil alih oleh Tan Sri Mukhtar ni orang kaya Melayu kita ni lah saudara. So dia hadapan dengan Masjid Negara. Tapi kebanyakan melepak dulu di Pertama Komplek. Selamat Semana dulu Campbell dan Pertama Komplek. Tetap shopping kasut kulit dengan seluar jean. Betul. Kasut-kasut kulit ya, kita beli macam-macam kasut. Dan seluar jean dulu yang paling popular MCO. Saudara. Baju hitam dia kata dekat Wisma Yakin. Wisma Yakin dulu untuk baju Melayu raya. Baju Melayu, nak beli songkok, beli jubah. Sekarang dekat Wisma Yakin. Dan ada Waspada Restoran. Apakah anda ingat dekat Wisma? Sekarang dah tak ada dah. Di Wisma Yakin ada satu restoran diusahakan orang Melayu kita, itu Waspada Restoran. Sedap makanannya. Tapi hari ini saya di sepanjang jalan Masjid India berhadapan dengan Wisma Yakin, sudah pun Wisma Yakin dikuasai oleh peniaga-peniaga. Mungkin saya rasa adalah orang Melayu kita, tapi ada juga daripada Indonesia. Tetapi yang di seberangnya tu sepanjang jalan Masjid India sekarang ni telah dikuasai oleh warga asing. Itu orang daripada India rasanya. Dulu komplek pertama popular, benar saya. Zakar Hashim pergi pertama komplek main pinball. Dia ada tiga tingkat. Itu sebelah hujung sana dekat dengan tempat orang jual kasut, repair jean. Sebelah hadapannya tak adalah pinball sebelah belakang. Tingkat 2 atau tingkat 3. Kemudian di atas sikit lagi tu ada Bank Bumi Putra, pertama komplek. Memang itu antara pusat-pusat membeli belah orang kita. Kalau agak ternama sikit, dia orang pergi ke Ampang Park. Tapi Ampang Park dah hilang terus sekarang saya. Tidak ada lagi dalam radar di Kuala Lumpur. Di Benteng dulu nasi ayamnya sedap, Saudara Johari Abdul Rahman. Benar. Tapi saya suka makan sup di Benteng sebab harganya murah. Semangkuk sup. Sekarang ni sup Benteng tu ada kat Jalan Doresami saya. Mahalnya Tuhan aja yang tahu. Dulu semangkuk sup adalah 40 sen. Sekarang dekat Jalan Doresami RM7.50. Itu keadaannya saudara. Sup di Benteng 40 sen. Pernah dia bagi sekeping roti mengali. TO segelas 10 sen. Jadi dengan 50 sen kenyang pun. Saya suka makan sup kambing ataupun sup ayam di Benteng. Hari ini ada di Jalan Doresami. Tapi harga kayangan RM7.50. Dan mereka yang makan dekat Jalan Doresami itu orang hebat lah. Sebab itu saya suka pergi Kaum Baru makan nasi lemak saya. Nasi lemak Kaum Baru, nasi lemak Atan. Saya bukannya di nasi lemak antara bangsa saya. Nasi lemak original dulu dekat Kaum Baru itulah yang berhampiran dengan Kelab Sultan Sulaiman. Peniaga ni Tokek arwah lah sahabat saya Atan. Dia memulakan berniaga nasi lemak dekat Coket, berhadapan dengan Hotel Southeast Asia dekat jalan
Jalan Usman Wan, saudara, dekat dia Cokit, saudara. Pejabat saya di tingkat 7. Dia dekat bawah tu, Atan. Atan ni, saudara, taiko lah, taiko Melayu di Kuala Lumpur waktu tu, saudara. Tapi beliau telah pun kembali ke rahmatullah, dan perusahaan perniagaan nasi lemaknya diuruskan oleh anaknya. Yang jaga kaunter, saudara, itu anak dia tu. Dan satu lagi yang kat belakang, dalam yang jaga memotong daging, tokong sotong, itu anak Atan lah tu. Muka lebih kurang sama saya, garang pun lebih kurang sama juga saya. Yang berani melawak dengan Atan ni saya. Sebab walaupun kecil-kecil gitu, saya suka lain buruk. Dan nasi lemak Atan memang dulu 50 sen satu bungkus. Kecil saya, memang sedap saya. Tak boleh lawan. Kadang-kadang orang datang makan ke situ 8 bungkus, 10 bungkus. Jadi saya tanya dengan dia, Tan, kenapa kau buat kecil-kecil? Kenapa murah, Tan? Dia kata, biar sikit, baru sedap. Dia tanya, dia kata, you tahu tak ada ni apa, mi rebus buat sorno. Tahu, saya kata, dekat Kawan Baru. Cuba makan mi rebus buat sorno. Minyak sikit. Itu yang buat orang datang nak makan lagi, nak lagi. Kalau kita bagi banyak-banyak, orang dah kurang sikit, orang dah kenyang. Dia kata, itulah. Saudara, kalau saya nak makan ini nasi lemak, saya menyarankan pergilah ke restoran nasi lemak Atan. Di berhampiran dengan Kelab Sultan Sulaiman. Sebelah kiri tu ada sekolah, di belah kanan tu ada padang Kelab Sultan Sulaiman tu. Disitulah original nasi lemak Atan, saudara. Sebut nasi lemak Atan ni, tekak saya kering. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat beristirahat. Selamat petang.